Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi yang saya kasihi, pegawai isnad yang menguruskan pegawai jabatan mufti juga, penceramah kita Dr. Haris Shah Abdul Hamid, Tuan Muhammad Faiz bin Tahir dan Dr. Nazrul Azizi, juga kepada semua yang terlibat daripada Persatuan Urban Program Community Social Scopus Malaysia ni. Hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan imam yang dikasihi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang menyumbang maklumat di dalam majlis kita ni. Dan ini hari yang ketiga. Dan ramailah dengan itu imam-imam kita, guru-guru takmir kita terdedah kepada satu pengetahuan yang penting yang diambil daripada mereka yang mengkaji di dalam bidang ini. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini membantu kita untuk kita mengatasi masalah yang kelihatan macam ada peningkatan di dalam masyarakat kita. Tak tahulah sebab COVID ke, sebab duduk di rumah ke, sebab masalah banyak ke, sebab iklim berubah ke, dan macam-macam andaian-andaian yang ditimbulkan. Saya tak mau cakap dah tentang macam mana pendekatan dan seumpamanya yang barangkali telah diceritakan oleh para penceramah kita. Saya nak sentuh hal-hal yang lain yang mungkin boleh kita kongsi bersama. Dalam dunia ni memang Tuhan jadikan ada penyakit lah. Sakit. Sakit ni telah mengenai semua orang. Orang baik, orang jahat, orang jaga kesihatan pun, yang duk jogging dia tak bagi pun kena. Ada kawan kita duk kayuh-kayuh basikal dengan kita, ikut badan tu sihat ni dok, baru kena stroke. Tengok blog. Dunia, Allah takdirkan hal-hal yang boleh berlaku di dalam dunia ni. Ni sakit. Saya nak cerita tentang sakit, falsafah sakit tu sendiri. Kerana Tuhan memang menguji manusia. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tuhan memang uji. Macam Tok Khatib kita duk baca, kami benar-benar menguji kamu. Cumanya sakit ni dia boleh kena sekurang-kurangnya dalam dua keadaan. Satu, sakit tu mai kat kita, kita dah cuba elak daripada penyakit tu mai, dia mai juga. Macam saya cerita tadi ya. Semua langkah, sakit ke, balak ke, macam tu juga lah. Kita bawa kereta betul-betul lah ikut peraturan. Member main langgak kat belakang. Kita dah ikut dah semua ni garis panduan, hak mana peraturan-peraturan kesihatan. Dia datang juga penyakit. Saya pernah ada satu doktor, saya pergi masa saya di USM dulu, dia ada doktor panel. Jadi dia sembang dia lah masa saya ambil cek kesihatan. Dia kata saya pun kena sakit. Bayangkan macam mana doktor pun boleh kena sakit. Dia kata. Saya kata, doktor ni dia fikir dia tak boleh kena sakit kan? Abu Atahiyah
syair pada zaman Abbasi. Dia kata, qablaka dawa'u at-tabibu al-marida famata at-tabibu wa 'asha al-maridu. Sebelum engkau doktor telah ubat pesakit, doktor mati, pesakit hidup. Maksudnya dia dah follow semua hal terjadi. Kalau itu terjadi kepada kita setelah kita mengikuti semua peraturan, di situnya datangnya pahala yang besar daripada Allah Ta'ala, datangnya fadilat, datangnya fadilat ta'un, datangnya fadilat kena penyakit, datangnya semua ini di dalam hukum agama. Setelah kita cuba, dia mai, betul-betul absolutely it is test from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar ujian daripada Tuhan. Tapi kalau kita cari penyakit, bahagian kedua, kita cari penyakit. Badan sihat-sihat elok, tibai ketum. Misalnya lah, common punya contoh kat Perlis lah. Yang ketum yang jumpa saya, dia kata, Datuk, orang salah faham tentang ketum ni. Ketum ni bagus. Ketum kalau minum ayak rebus saja tak apa lah. Bubuh dengan ubat nyamuk apa semua. Jadi cakorai tu macam mana? Kalau kita cari penyakit, kita yang bawa kenderaan, jangan cara yang berbahaya. Itu berarti kita cari penyakit. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang pada kamu. Hak bahagian ni manusia berdosa. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tiba-tiba kena sakit jantung nak buat macam mana? Tapi kalau isap rokok kena sakit jantung, dah pasal Tuhan kena tanya dah. Tuhan akan tanya dah. Cari penyakit. Hal yang sama, saya bukan cakap pada pesakit-pesakit mental dan seumpamanya. Macam-macam keadaan orang boleh kena sakit mental. Tetapi kalau kita yang cari penyakit, kita di dalam bahagian mencampakkan diri dalam kebinasaan. Agama suruh kita berfikir dengan cara yang waras. Kita tak ambil nasihat tu, kita terlalu melayan perasaan kita. Akhirnya kita hanyut. Kemudian kita tak boleh nak berubat misalnya ataupun berlaku. Ini adalah bahagian kedua, bahagian cari penyakit. Tapi kalau ada orang tu memang dia warisi benda ni, dia tak boleh pok dia dulu pun macam tu juga. Dia halusinasi yang tak boleh dia elokkan, dia duk mai kat fikiran dia kena makan ubat baru dia slow. Ini dia bahagian yang pertama. So kita tak boleh nak kata semuanya adalah bahagian bahawasanya semua sama penyakit ni. Aku ni kena jantung, aku pun macam hang kena jantung. Siapa hang kena jantung? Tak tahu, aku semua jaga dah. Hang kena apa? Aku mokok sehari 2 kotak. Hak 2 kotak ni Allah Ta'ala tanya. Penyakit sama juga dengan penyakit mental atau apapun apa saja dalam hidup ni. Tekanan dalam kehidupan ataupun pengalaman kehidupan memang boleh mencetuskan kepada manusia satu perasaan yang gelisah. Dan kadang-kadang bawa kepada drag, kepada satu suasana yang mungkin boleh membawa kepada sedikit di luar kawalan. Quran kata apa tentang kepada Nabi? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi engkau ingin memusnahkan dirimu. Literal punya translation macam itulah. Muhliku nafsak. Boleh jadi engkau wahai Muhammad ingin memusnahkan dirimu ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa.
Di atas sebab kerana mereka itu menolak, tidak beriman dengan Quran yang kami turunkan ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir At-Tabari menyatakan Allah menegur nabinya supaya jangan sampai memusnahkan diri kerana begitu cengkaman perasaan yang tertekan dengan perbuatan penentang-penentang yang menentangnya. Dalam At-Tafsirul Munir dia kata al-istifham al-inkari fala'allaka, yakni adakah barangkali engkau ni nak musnahkan, maksudnya jangan kau musnahkan dirimu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tekanan yang ada itu tidak menjadikan seseorang itu justified. Tak tahu apa yang dia lakukan sehingga dia bawa diri dia kepada peringkat sehingga musnah dirinya. Mungkin dia akan kata ini satu psikologi, satu apa. Tetapi hendaklah dilihat pada dua kerangka itu. Mungkin pada akhirnya dia jadi luar daripada kawalan. Tetapi layanan yang awal yang dia layan pada perasaannya itu, ia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu dari segi teori lah. Kita taklah pihak bang ada macam tu. Maka di situ datangnya makna agama. Apa yang orang buat dengan tuan-tuan nak buat dengan orang yang sakit ni? Sakit mental ni. Akhirnya peranan kita memberikan bimbingan. Betul tak? Taklah kata dia mai kita pun jampi atas kepala dah. Kita bagi bimbingan. Apa maksud bimbingan? Kita bercakap dengan dia. Dia berceritakan kepada kita. Ini satu aspek yang kita mungkin dalam pandangan Barat ataupun pandangan selain daripada disiplin Islam, ada satu pandangan yang lain. Ini satu aspek soal munajah. Soal manusia perlu ada pihak untuk dia berbicara dengannya. Untuk meluahkan perasaannya. Tapi kalau saya piluah perasaan saya di dinding, tidak memberi makna. Kerana saya tahu dinding tak ada apa-apa. Tuan-tuan tengok, orang tua-tua, ni pakcik-pakcik kita ni, saya pun nak tua. Bila dia mula tua, anak-anak tak ada, dia suka tanam pokok bunga tau. Pokok-pokok. Sebab pokok hidup. Betul tak? Nak kat Perlis ni penuh dengan pokok, kan? Pokok dia hidup, kita nampak dia membesar. Kita inginkan satu pokok, dia bercakap dengan pokok tu. Anak-anak tak mahu bercakap. Tu yang kadang-kadang di barat cakap dengan anjing, cakap dengan kucing, sekurang-kurangnya dia tahu ada bahagian yang dia faham. Kita perlu rilis perasaan kita dengan berbicara. Walaupun pokok tu bila kita bubuh baja, kita cakap hang tumbuh lah tepat, cepat, orang tua kan. Dia rasa ada respon. Ada respon. Manusia asalnya dia patut berbicara dengan Tuhan dah. Kalau kita mengajar fiqhul munajat, kita mengajar bagaimana bahawasanya manusia ini dalam kuliah-kuliah kita ustaz-ustaz. Agama bukan eksklusif. Kita bukan pendeta di dalam gereja. Kalau awak nak dekatkan diri pada Tuhan, kena maikan ustaz ambil ayat. Kita bukan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, aku ini dekat. Kita kena ajar manusia. Awak mempunyai direct connection. Terus berbicara dengan Tuhan. Tapi apabila manusia tidak ada ruang untuk bukan tidak ada ruang. Tidak diajar, dia rasa disconnected. Terputus antara dia dan Tuhan. Bila dia rasa dia terputus dengan Tuhan,
lalu dia tak ada hubungan antara dia dengan Tuhan, dia tak ada ruang berbicara. Kita kata doa. Dia sakit kita doa. Dia kata nak doa, macam nak doa dah. Dia tak dapat zauq, Arab kata. Dia tak dapat that feeling. Sebab itu apabila Nabi SAW dalam tekanan yang hebat, apa Allah? Nabi balik selimut. Pasal apa Nabi selimut? Pasal banyak sangat berita ni. Orang tu kata nak ambil tindakan, orang ni kata nak ambil tindakan. Manusia ni, dia tak tumbuk kita, orang tumbuk kita, boleh balas balik. Tapi kata-kata orang lebih beban. Mak bapak ni siapa yang ada? Orang pula main kena kita ni. Satu kampung duk kata kat hang tau. Padahal yang kata kali 3 orang di kedai tu. Dia main habaq kita satu kampung. Balik kita duk fikir tak habis satu kampung . Dia psycho kita. Macam tu lah. Hantau tak? Semua orang marah kat hang. Padahal yang marah tu 6 orang . The whole community tak tahu apa yang Nabi Muhammad bawa. Bangkit dan lawan, walaupun ada sebahagian yang beriman, tapi jumlahnya terlalu kecil. Nabi balik, Nabi selimut. Perasaan tu, sebab tu orang ni, bila masalah dia banyak, dia suka tidur. Kena tanya ahli psikologi. Sebab apa dia suka tidur? Dia lupa. Ada masalah tidur. Pasal masa tidur tak fikir. Nabi bukan dia selimut. Allah kata apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun malam. Sebab itu kekuatan kita dalam hidup ni. Siapa pun yang nak jadi pejuang agama, dia jangan punting bangun malam. Jangan punting tahajud. Mungkinlah 1 hari, 2 sehari, 2 terlepas letih ke apa. Tapi itu adalah rutin dia dalam hidup. Karena kita berbicara. Kita bermunajat. Kita bercakap dengan Allah. Ya Allah, Ya Rabbi. Kemuncak bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, bilakah yang paling dahsyat yang Nabi, tekanan yang Nabi dapat? Nabi bagi tahu pengalaman di perkampungan Abdul Yalil bin Abdul Kilad atau Abdul Kilad. Tekanan orang-orang Taif yang baling batu pada Nabi. Orang Mekah tolak. Pergi ke Taif dengan harapan orang Taif boleh terima. Orang Taif baling dengan batu. Di dalam riwayat Muhammad ibn Ishaq, walaupun Muhammad ibn Ishaq dalam kes ini dianggap dhaif sedikit kerana dia adalah rawi yang siqah tetapi mudallis, dalam riwayat ini dia dhaifkan. Walaupun ada yang mentakwil, tapi dia madar riwayat ini pada Muhammad bin Ishaq. Maka berlaku irsal kepada Muhammad bin Ka'am Al-Qurtubi. Saya sebut ni sebab sekali yang tengok video ni, dia tahu mufti baca hadis dhaif. Dhaif khafif. Hatta Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama hadis hatta menyebut riwayat ini yang selalu kita baca. Apa Nabi kata? Dalam tekanan yang berat itu, kita tengok pada ungkapan lafaz ni, bagaimana ungkapan yang penuh dengan dalaman jiwa orang yang terdesak dengan tekanan yang ada. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin
anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni? Am ila aduwin mallaktahu amri? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakinna afiyataka hiya awsa'u li. A'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat. Dalam sebahagian riwayat ashraqat lahu adh-dhulumat. Wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah. Min an tanzila alayya ghadabak aw tahilla alayya sakhatak. Laka utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah. Apa Nabi kata? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya helahku. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku di sisi manusia. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni? Ni munajat Nabi cakap. Ila man takiluni? Kepada siapa kau ingin serahkan aku, wahai Tuhan? Tu tengok perasaan Nabi tu. Satu perasaan yang terdesak. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni? Kepada orang jauh yang bermasam muka marah kepadaku? Am ila aduwin mallaktahu amri? Ataupun kepada musuh yang kau jadikan mereka itu menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi jika engkau tak marah, aku tak kisahlah, wahai Tuhan. Walakinna afiyataka hiya awsa'u li. Namun keafiatanmu itulah yang lebih luas dah bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan wajahmu yang dengannya diketerangi kegelapan. Wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah. Dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila alayya ghadaba aw tahilla alayya sakhatak. Janganlah kau turunkan padaku marahmu, janganlah kau halalkan kepadaku murkamu. Laka utba hatta tarda. Kepadamu pengharapan sehingga engkau redha. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Munajat. Berbicara dengan Tuhan. Manusia akan rilis, sebab tu orang bangun tahajud. Dia rilis perasaan dia. Saya di samping, tak semua tuan-tuan dah dengar penerangan. Saya nak elemen ini. Elemen mengajar orang supaya tahu untuk berdoa pada Tuhan. Mengajar manusia untuk berbicara dengan Tuhan. Semua orang ada masalah. Tetapi masalah tu kadang-kadang bukan besar. Besar kecil masalah. Saya selalu bagi tahu orang yang datang jumpa. Besar kecil masalah bergantung kepada kadar kita meletakkan masalah itu di dalam pemikiran kita. Masalah yang sama berlaku pada A, B. Yang A dia okey. Macam mana lah, kita pun pohon pertolongan Allah. Ada orang tanya saya, dulu lagi sakala, tahan kau orang duk lawan ramai. Macam mana kita melihat masalah? Kita lihat ia sebagai satu penghujung dunia kita, ataupun kita telah berikan makna dalam diri kita. Dunia ini sementara. Saya mesti lalui ini. Ini adat untuk saya hidup di dunia. Saya taklah suruh tuan-tuan cakap macam tu kat dia. Tapi untuk kita faham bagaimana manusia melihat kepada dimensi dunia ini. Rib'i bin Amir, satu orang kecil daripada lulusan sekolah Nabi, madrasah Nabi. Dia pergi di hadapan Rostam,
Saya selalu ulang ucapan dia ni. Rasulullah kata, kau nak apa? Kata dia, Allahu berta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adiyani ila adlil Islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah hantar kami untuk kami mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada hanya mengabdikan diri pada Allah. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Dunia selalu tidak adil. Manusia tertekan. Dia buat bagus di pejabat dia, dia buat apa orang tindas dia, tertekan. Sampai bawa kemurungan. Tapi dia kalau dia fikir di sudut yang lain, kalau kita dapat twistkan cara fikir. Sebab itu apa yang Islam datang, bukan orang Arab tidak ada masalah ini. Apa yang Islam datang, Islam mengajar hidup ia tidak terhenti di sini. Dan elemen ini kita kena masukkan di dalam pengajaran. Sebab tu kita baca Quran. Quran banyak tempat very straightforward. Man kana yu'minu billahi, sambung lagi, wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ada lagi iman yang lain. Kitab dia Rasul kitab dan para malaikat. Tetapi ini benda basic untuk kita tahu bahawasanya beriman dengan Allah. Nak, saya mungkin tak dapat nasib yang baik pada dunia ini, pada zahir awak. Tapi saya masih ada satu, the judgment day. Saya akan jumpa awak semula. Awak boleh buat di belakang saya, awak boleh tindas saya. Ada satu hari lagi. So, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang, Maliki Yaumiddin. Setiap hari repeat, Maliki Yaumiddin. Kita di sini sementara. Kita akan jumpa, kita Tuhan yang memiliki hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami sembah Engkau, kami pohon pertolongan. Sebahagian kita dah betul dah, hatta di kalangan imam dan seumpamanya. Ada ustaz pun ada kemurungan, ustazah pun ada kemurungan, saya tahu. Tapi bukan soal ustazah atau ustaz. Ustaz, kita semua ada buat salah. Gelaran tidak menentukan untuk kita judge ilmu. Tetapi cara kita berfikir tak. Kalau tidak, semua ustaz sama amalannya. Doktor pun ada macam-macam. Dia ni doktor tapi buat dia tidak mengikut disiplin itu. Walaupun dia mungkin doktor dan perubatan. Agama membuka horizon fikir. Supaya manusia ini tahu. Sebab kekuatan kita ini bukan kerana tak apa hang buat kat aku, besok Tuhan turun bala kang. Lagikan sebahagian orang telah membunuh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi mati, dia belum mati. Tapi ia bukan perhitungan dunia. Apabila kita tahu adanya hari akhirat, bagi setiap duri yang kena pada kita, ada pahala di sisi Allah. Bagi setiap kezaliman yang dilakukan, ada hari yang menunggunya. Dan dunia tak adil. Mari ke peringkat kita tua-tua ni. Kan? Saya kata, saya pun pergi kot tua lah ni. Apa lagi yang tinggal pada kita? Makan pun tak banyak yang sedap dah. Kan? Dulu sakan kan? Orang kata, orang lelaki ni lagi tak mati, terus teringin nak kahwin satu lagi. Tapi tak kot. Makan pun tak sedap dah. Orang ajak pergi berjalan pun tak apa-apa pergi lah. Dia kata aku duduk tang ni pun okey dah. Apa lagi? Ada bagi kehidupan. Tapi satu cita-cita yang tak pernah padam. Cita-cita untuk masuk syurga. Cita-cita pada kemuncak kebahagiaan. Selagi kita tidak membunuh cita-cita manusia, manusia itu akan hidup.
Tapi apabila kita bunuh cita-cita dia, ataupun dia membunuh cita-cita dia, dia akan membunuh hidupnya. Sebuah agama sentiasa memberikan hope, roja, harapan. Kadang-kadang orang, apa harapan yang boleh bagi kat aku? Anak dah mati. Tentu tengok orang perang di medan ni. Suami kena bom, anak kena bom. Dia ada, apa yang tinggal bagi dia? Tapi kalau kita tengok di negeri-negeri seperti Syria dan apa, yang tinggal ialah harapan. Harapan untuk memburu syurga. Harapan untuk terus berbuat baik daripada saki baki hidup ini. Untuk mencari pahala. Harapan untuk berdoa kepada Tuhan, kepada yang sudah pergi. Tapi kalau duduk dalam negara mewah, di Jepun, di Europe, kemurungan berlaku. Walaupun orang bagi berbagai alasan. Tetapi kerana telah dibunuhnya harapan. Harapan tak ada. Kita membunuh harapan. Sebab itu agama sentiasa menghidupkan harapan. Quran melarang, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu kecewa dari rahmat Allah. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnasu min rahmatillah. Beritahu kepada hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini adalah di samping apa yang ni saya nak sebut di sini sebagai satu, kenapa agama kuat? Kenapa berlaku para ulama masuk penjara, keluar penjara? Tonton Imam Ahmad, bila kita sebut hadis rawahu Ahmad. Imam Ahmad zaman Mu'tasim, khalifah pukul dia dengan tangan khalifah. Zaman Wathiq, dia tak dibenar, khalifah kata jangan kau duduk di tempat, di negara, di tanah yang aku berada padanya. Kena menyorok Imam Ahmad. Ahli hadis, puluh ribu hadis, menyorok dalam rumah watana supaya jangan khalifah jumpa. Tak boleh mengajar orang. Orang mai jumpa dia, dia kata jangan mai dekat dengan aku pasal mereka tak bagi aku bercakap. Zaman Mutawakil barulah dia dilonggarkan. Tapi hidup dengan mulianya. Berapa ramai manusia yang masuk dalam penjara keluar dengan mulia. Berapa ramai manusia, saya baik ramai artis-artis pun ramai juga saya kenal. Mereka cerita tentang kehidupan. Mereka kata kalau boleh bila mereka tidur, mereka harap mereka tak mau buka mata pagi esok. Kita tengok populariti, harta, kegelisahan. Kadang-kadang hilang mereka ni bukan apa, mereka menyorok. Tak mau tengok orang. Merudum sikit lagu dia, dulu dia duduk tangga tinggi turun. Gelisah, makan tak boleh. Populariti hilang, tidur tak lena. Artis Korea ke apa yang bunuh diri. Ia mempunyai elemen spiritual soal meluruskan apa yang dia lihat tentang dunia dan meluruskan hubungan dengan Tuhan. Di samping di situ ada peranan pentingnya imam dan guru-guru agama ini, mudah-mudahan kita masukkan elemen tu. Tak apa, apa kita hari ini kita dah bagi pendedahan 3 hari ini bagaimana nak gunakan ilmu ni semua. Tetapi at the end, Tuhan tak ciptakan dunia ni nothing. Satu benda yang tak ada. Solution dia is not coming from religion. Islam cannot do anything with this. This has nothing to do with religion. This something. This is about religion. This is about iman. Dan ada, saya dah bagi 2 kisim. Ada orang yang memang kemurungan asal. Yang ni dia memanglah kok mana pun, dia kena pil saya boleh dia.
Itu pun hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia telah develop cara fikir itu sehingga berkembang dalam otak dia. Dulu orang tua kata, hang jangan duk fikir sangat, lama-lama serabut boleh gila. Orang tua. Tapi ada orang tu dia layan. Sebab tu agama itu dia bagi ubat dia, suruh kita ni, dia suruh kita buat, dia atur waktu kita solat, dia suruh kita, dia larang kita duduk saja. Dia larang kita malas. Duduk di rumah tak pergi mana, duduk kurung, dia larang kita tak cakap. Agama tak benar, tak bercakap satu hari, tak bercakap dengan orang. Dia suruh kita bergaul. Situ ada syariat semayang jemaah, suruh pi berjemaah, bukan tak boleh semayang di rumah. Pi jumpa manusia, bercakap, takbir, duduk di tepi manusia, dengar orang bercakap. At least 1 minggu ada khutbah Jumaat, dengar orang bercakap. Terapi. Kerana ia psikologi manusia. Di samping pendekatan-pendekatan yang diberitahu tadi, untuk kita semua mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Terima kasih banyak, panjang saya cerita. Tengok Ustazah Faizah susah hati kat belakang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya tak ada apa, saya main tak sat, saya duduk dalam kereta, saya tulis apa nak cakap. Ini bukan, dah pakar-pakar semua dah cakap, tapi saya nak sentuh sikitlah sudut itu, supaya kita tidak ketinggalan untuk mengembalikan kepada kita dalam keadaan sihat ni. Kita yang sihat ni, bukan kira ni kadang-kadang sihat, main-main hujung dia jadi murung. Saya ada jumpa kawan-kawan murung. Saya pernah ada kawan baik murung, pergi makan ubat mati pun dah. Kadang-kadang tokoh, saya sebut, saya kenal tokoh. Tapi bila kita bersembang kita tahu kita pun lemah jugalah, sama lah. Jiwa dia kecil. Dia baca kat media sosial, orang hentam dia tidur tak lena. Dia tidur tak lena, dia telefon macam mana orang kata kat dia 3 hari ni, 3 hari. Saya tak ada runtuh kat dunia ni. Tidur tak lena, makan tak boleh, nak kena Datuk pula tak angkat, saya telefon berapa hari ni misalnya. Sebab at the end oleh sadrul roh. Ni mufti, ada orang kata mufti, tak apalah, kata saya pun banyak dosa, saya kata. Dia kata saya, kalau saya tak salah, mudah-mudahan pahala dia dapat juga kat saya. Kok dosa saya dia peringan. Mudah-mudahan kita lah, kan, semua orang dah. Hatta Nabi, kan, Allah kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Kami telah tahu sungguhnya telah menduka citakan engkau apa yang mereka kata. La yahzunuka alladhina yaqulun. Memang orang kata sakit hati kita. Nabi duka cita. Tapi ubat apa? Tuhan sentiasa mengingatkan. Apa Allah ingatkan? Allah ingatkan tentang qasasus sabiqin. Dulu, umat dulu. La yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka. Mereka itu bukan mendustakan engkau. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim mereka keras kepala dengan ayat Tuhan. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka nabaul mursalin. Tu Ustaz. Sana. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Telah disakiti rasul-rasul sebelum daripadamu. Telah didustai rasul-rasul sebelum daripadamu. Wa uzu, dan telah disakiti. Telah wala mubaddila li kalimatillah. Tuhan kata memang macam tu dunia perjuangan. Tak ada ubah. Walaqad ja'aka min naba'il mursal. Telah datang padamu berita Rasul. Maksudnya kau kena tahulah, dunia ni macam ni lah. Dulu pun orang kena. Nabi bila baca cerita Nabi Musa kena, Nabi-Nabi dahulu kena, bukan hak mana dia buat kat Nabi tu jadi ringan. Tapi yang ringan apa? Perasaan. Kita kena, hamba tahu tak? Aku ni habis kena ni. Dia kata aku pun, bendang aku pun kena. Kau tu kata bendang aku pun kena.
Sama juga benda kita, tapi dengar orang lain, hampa pun kena, lega sikit. Bukan kita suka orang tu kena, tapi kenapa? Bila kita tahu ramai kena, apa yang ringan? Bukan hilang tu jadi tambah, mai balik. Apa yang ringan? Perasaan kita ringan. Mendengar kisah yang lepas, meringankan perasaan. Dengar kisah orang lain, meringankan perasaan. Mengingati akan ada kisah yang di hadapan. Apa dia kisah hadapan? Allah akan keluarkan kita daripada masalah ni. Kita ni semua pernah hadapi masalah ni, semua ni. Tak tahu kot satu orang boleh angkat tangan, saya tak pernah hadapi masalah apa lah hidup ni. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah tu, ya Allah tolong. Dan kita rasa macam betul ke boleh keluar pada masalah ni. Hari ini kita telah keluar daripada masalah itu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, Quran dah. Wa kana al insanu ajula. Manusia doa dengan kejahatan seperti doa dia dengan kebaikan. Manusia itu gopoh, kata Allah. Manusia itu gopoh. Sebab itu bila kita kena masalah, kita rasa aku tak ada dah, habis aku kali ni, memang betul-betul habis lah. Macam tu kan, habislah aku. Tak, Islam larang meratap mati tu. Habislah aku. Tak habis pun hidup ni, rupa banyak masalah keluar. Lalui. Daripada masalah rumah tangga, masalah anak-anak hari ni, lepas tu esok ada lagi masalah. Tapi kita sentiasa mengharap ending yang baik. Orang yang bunuh diri, bukan saya nak tuju dia, hilang hope, hilang harapan. Hilang dalam peta fikiran dia, ending tu hilang. Ending dia habis. Tapi ending kita, apa dia? Kita harap ending kita mana? Syurga. Lagi kita tak dapat yang tu, kita berjuang untuk tu. Yang ni kita sembang kita lah, bukan nak ceramah depan orang sakit macam tu. Tapi kalau kita faham betul, mudah-mudahan kita cerita betul. Sebagian dah bagi maklumat. Kuliah ni ustaz ni saya ada sikit saya nak sentuh. Kalau kita dengar ustaz tu dicerita, kita tak apa nak faham. Dia cerita balik pun tak faham. Kawan kita dengar, aku ke lembab. So kawan kita dengar pun tak apa faham. Kawan ketiga dengar pun tak apa faham. Tanda ustaz tu sendiri tak apa faham. Tuan-tuan ustaz-ustaz ni, tuan-tuan faham tak? Kalau benda tu jelas dalam fikiran kita, huraian kita juga jelas, penerangan kita juga boleh dipahami. Pasal kita dulu faham. Dia kata aku kalau ustaz tu cerita aku tak faham. Artinya sama ada kawan tu terlalu susah faham, kan? Tapi kalau 10 orang yang dengar, 9 orang kata tak faham, memang ustaz tu sendiri dia tak faham. Ataupun dia pergi ceramah kepada orang yang memang dah tak boleh faham. Saya nak cerita artinya, kalau konsep dunia, akhirat, kehidupan jelas di sisi kita, yang bagi motivasi kepada orang yang ada masalah, kalau fikiran kita jelas, mudah-mudahan fikiran dia juga jelas. Kalau kita ikhlas dalam agama, yang ni kita kena percaya. Kalau kita ikhlas, kesan ikhlas itu akan dirasai oleh orang yang duduk dengan kita. Kita akan fastaqim kamu. Kita akan ada pribadi yang teguh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh ini tentera yang ditrain. Tentera yang mana mereka akan cenderung kepada satu. Tentera troop yang mana telah diasuh. Apabila idza ta'araf i'talaf. Bila dia kenal, dia rapat. Wa idza tanakar ikhtalaf. Apabila dia tak kenal, dia berbeza.
Kita pun macam tu. Kalau kita ni minat satu benda, kawan tu sama minat dengan kita, sampai penghujung kita sama dengan dia. Tapi kita pada satu direction, orang ni mungkin satu direction, mungkin masa awal orang tu kawan tu main dengan kita, wife kita ke, kawan kampung kita. Nampak macam sama, dia pun pakai baju ni, tapi dia direction lain. Dia ada benda lain, sedang kita ada. Akhirnya kita akan berpisah. Isteri kita pun sama. Kalau isteri kita nak pergi kot lain, kita nak pergi kot lain, kita tak jumpa lah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dapat memberikan kesan yang besar kepada pendengar-pendengar kita yang terlibat di qaryah masing-masing, insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya minta maaf panjang sikit. Dengan ini saya merasmikan majlis penutup ini dengan bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin.